Jawatan Kuasa Karl Sanders 1947. Jawatan kuasa ini dibentuk oleh Kerajaan British untuk merangka pendidikan tahap universiti di Tanah Melayu. Maklumat penyatuan menerusi penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sukar dicapai kerana komuniti bukan Melayu melihat langkah berkenaan dapat menggugat kedudukan bahasa mereka. Misalnya, komuniti Cina berpendapat penekanan yang kuat terhadap bahasa Melayu akan menggugat kedudukan mereka di peringkat pengajian tinggi. Manakala komuniti India pula lebih menekankan kepentingan bahasa Hindi ataupun bahasa Tamil untuk diketengahkan di Jabatan Pengajian India. Kedua-dua komuniti berkenaan juga mengusulkan agar bahasa dan sistem nilai budaya mereka terus dilindungi. Bagi pihak komuniti Melayu, percanggahan pandangan berlaku antara golongan berpendidikan Melayu tradisi dengan berpendidikan Inggeris. Lulusan dari sekolah Melayu menolak cadangan tersebut kerana tahap pendidikan masih rendah. Oleh itu, pendidikan Inggeris dilihat gagal menjaga hak kebajikan komuniti Melayu. Bagi kelompok berpendidikan Inggeris, cadangan berkenaan dipersetujui bagi menyediakan komuniti Melayu dalam bidang pentadbiran. Walau bagaimanapun, mereka mengusulkan agar peluang dibuka kepada komuniti Melayu untuk memasuki pendidikan Inggeris. Dasar Cisman 1946. Sekolah rendah semua percuma dan menggunakan bahasa ibunda serta golongan wanita juga mendapat pendidikan yang sama. Pendidikan Inggeris pula didedahkan di peringkat rendah. Selain itu, etnik Cina pernah meminta untuk diberi peluang sama untuk memasuki sekolah Inggeris tetapi gagal disebabkan kekurangan tenaga pengajar untuk sekolah Inggeris. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang laporan Barnes tahun 1950 yang telah diketuai oleh L.J. Barnes. Laporan ini diadakan bertujuan untuk menyiasat dan memperbaiki sistem pendidikan orang Melayu. Laporan ini juga dikatakan penting bagi menentukan sistem pendidikan di Malaysia selepas kemerdekaan 1957. Antara cadangan-cadangan dalam laporan tersebut ialah yang pertama, 2 jenis sekolah hendaklah ditubuhkan. Yang kedua, 1 jenis sekolah mestilah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Yang ketiga, bahasa Melayu perlulah diajar dalam sekolah Inggeris dan bahasa Inggeris pula perlu diajar dalam sekolah Melayu. Seterusnya, pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil akan disediakan sekiranya terdapat lebih daripada 15 orang murid yang berminat untuk mempelajari bahasa ibunda mereka. Selain itu juga, sekolah-sekolah vernacular seperti sekolah Melayu, sekolah Cina dan juga sekolah Tamil akan ditukarkan title kepada sekolah kebangsaan di mana sekolah-sekolah ini perlulah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Namun, laporan Barnes tahun 1950 ini mendapat tentangan hebat daripada kaum Cina dan juga kaum India. Maka dari sini terbentuklah satu laporan yang mereka namakan laporan Fenwu pada tahun 1951. Jadi, laporan Fenwu tahun 1951 ini merupakan satu protes ataupun rasa tidak puas hati masyarakat Cina terhadap laporan Barnes tahun 1950. Laporan ini telah mengkaji dan menilai semula kewajaran laporan Barnes tahun 1950 di mana masyarakat Cina bandar pada ketika itu telah menganggap bahawa laporan ini menghapuskan bahasa Cina dan juga kebudayaan mereka. Antara cadangan-cadangan dalam laporan tersebut ialah yang pertama, sekolah vernacular dibenarkan untuk beroperasi menggunakan bahasa-bahasa mereka seperti bahasa Melayu dalam sekolah Melayu, bahasa Cina dalam sekolah Cina dan bahasa Tamil dalam sekolah Tamil. Yang kedua, sekolah-sekolah jenis aliran kebangsaan seperti sekolah Inggeris perlulah dikekalkan. Dan yang ketiga, sekolah-sekolah vocational perlulah terus dikembangkan bagi menampung keperluan tenaga pekerja mahir bagi dalam pembangunan negara Persekutuan Tanah Melayu. Ordinan Pelajaran 1952. Ordinan Pelajaran 1952 merupakan laporan sebuah jawatankuasa yang telah ditubuhkan oleh Kerajaan British di Tanah Melayu untuk mengkaji laporan Barnes 1950 dan Fenwu 1951. Cadangan-cadangan laporan tersebut ialah sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan. Sementara sekolah vernacular iaitu sekolah Cina dan sekolah Tamil tidak diterima sebagai sistem persekolahan kebangsaan. Yang kedua, bahasa Cina dan Tamil cuma diajar sebagai bahasa ketiga. Walau bagaimanapun, Ordinan Pelajaran 1952 ini
tidak dapat dilaksanakan kerana berlaku darurat dan juga kekurangan wang. Laporan Razak 1956. Laporan atau Penyata Razak 1956 merupakan cadangan pendidikan yang ditulis pada tahun 1956 sebagai salah satu usaha bagi membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Nama laporan ini telah diambil sempena daripada nama Menteri Pelajaran ketika itu, iaitu Tun Abdul Razak. Matlamat beliau adalah untuk membentuk semula sistem pendidikan di Malaya. Laporan ini telah digabungkan ke dalam Seksyen 3 daripada Ordinan Pelajaran 1957 untuk membekalkan asas kepada rangka pelajaran atau kemerdekaan Malaya yang akhirnya dikenali sebagai Malaysia. Laporan Razak dikira keseimbangan di antara laporan Barnes yang digemari oleh orang Melayu dan laporan Fenwu yang digemari oleh orang Cina dan India. Dan antara perkara penting yang dicadangkan adalah mewujudkan dua jenis sekolah rendah, iaitu Sekolah Rendah Kebangsaan SRK dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan SRJK, serta menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi SRK. Laporan Barnes telah diserahkan kepada Undang-Undang sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Apabila laporan Razak mengetengahkan bahasa Melayu sebagai medium bahasa yang utama dalam pengajaran. Ia juga membenarkan pengekalan dalam menggunakan medium bahasa yang lain di sekolah. Cadangan-cadangan laporan tersebut ialah yang pertama, semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar utama. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan sekolah menengah. Yang keempat, bagi sekolah jenis kebangsaan, bahasa Inggeris, Cina dan Tamil menjadi bahasa pengantar. Dan yang kelima, sekolah-sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Yang keenam, penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum. Yang ketujuh, guru-guru sekolah rendah dan menengah adalah berkelayakan. Dan yang ke-8, sistem pendidikan sekolah menengah adalah sekolah menengah rendah SMR atau sekolah menengah atas SMA dan pra-universiti. Dan yang terakhir sekali, semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional dan jemaah nazir persekutuan ditubuhkan.